selepas diumumkan bantuan pemulihan merupakan bantuan ke-8 kerajaan dalam fasa kita melalui pandemik ini yang dihulurkan untuk rakyat, dan kali ini memfokuskan kepada 3 perkara utama, iaitu meneruskan bantuan kepada rakyat, prihatin rakyat, dan juga tentang perniagaan, membantu perniagaan. Selain daripada itu, ianya juga akan fokuskan kepada meningkatkan vaksinasi. Jadi 3 fokus utama yang diberikan meliputi kepada golongan yang memerlukan, bukan sahaja B40 tetapi yang terjejas juga M40 T20. Kita akan mendapatkan samping juga memberi diskaun kepada contohnya macam elektrik kepada sektor-sektor yang memang beroperasi, dan juga kepada insentif sektor yang penting untuk membina. Sebab kita bukan hanya melihat kepada aspek seperti perniagaan ya, tapi juga kepada yang memberikan warna-warni, memberikan sudut lain kepada pelaburan negara, contohnya macam industri kreatif. Betul. Yang perlu juga dibantu sebab ada rantaian atau perangkaian pekerja yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ya, dan pastinya bantuan-bantuan ini yang diberikan, program-program yang disyorkan akan mendapat pandangan daripada beberapa individu. Kali ini kita nak mendapatkan pandangan daripada seorang perunding kewangan, Tuan Samsudin Kadir, yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum Tuan Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita terus sahaja kepada perbincangan kita mengikut kepada bantuan kali ini yang dihulurkan. Pemulih dilihat memfokuskan kepada 3 perkara utama seperti yang disebutkan tadi, pastinya menimbulkan pelbagai pandangan. Mungkin sebelum kita nak mengetahui kategori-kategori yang penting, apakah pandangan daripada Tuan Samsudin berkaitan dengan bantuan kali ini? Okey, seperti mana kita tengok ada 2 lah kalau pilihan utamanya yang terputus ataupun yang berisiko pendapatan, iaitu yang bekerja swasta. Jadi kita dapat lihat ada 2 yang besar, iaitu moratorium dengan air citral. Saya rasa kedua-duanya adalah sangat bermanfaat, terutama kepada pekerja swasta yang kita tengok sepanjang musim COVID ini ada dah terputus sebuah pendapatan. Okey. Yelah, saya pasti mungkin kedengarannya agak mencabar sedikit sekarang ini sebab ada sedikit teknikal, tapi kita harapkan agar dapat perbualan yang kita cuba lakukan sekarang ini bersama dengan Tuan Samsudin. Sekarang ni yang dikabarkan beberapa bantuan lain berbeza. Ia agak kritikal, agak mencabar, mungkin tak dengar. Tuan Samsudin, sekejap ya, kita nak cuba untuk memeriksa apa yang berlaku. Penonton-penonton Malaysia hari ini, kita tadi kalau ada sebarang soalan tentang moratorium, anda boleh laporkan kepada kami di MHI, Facebook MHI 23. Ya. Okey, kita nak anda saksikan dahulu sedikit sebanyak yang dikongsikan ini berkaitan dengan pemulih. Ayo, saksikan. Ini dia pelbagai pakej bantuan dan rangsangan ekonomi 380 bilion yang diberikan. Sedikit sebanyak kita recap semula apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang dilaporkan ia bantuan khas COVID-19, yang ini memberikan bantuan khas COVID-19 di mana miskin tegar mendapat, dan juga ini dia bantuan khas COVID-19 BKC mengikut kepada kategori-kategori yang seperti anda dapat saksikan. Dan jumlahnya 46 bilion merangkumi warga emas dan segalanya, juga untuk bantuan kehilangan pendapatan. Ya, Elawan Mencari Pekerjaan merangkumi 1 juta pekerja kabarnya. Dan kepada ini graduan, lepasan sekolah, pekerja sektor yang terjejas dengan program Janapreneur 125 juta akan dimanfaatkan sepenuhnya. Ya, okey. Tuan Samsudin pun sudah bersedia. Ayo kita sekali lagi mencuba untuk bersama dengan Tuan Samsudin. Bagaimana? Okey semuanya? Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita kembali dengan perbincangan kita. Tadi ada katakan 2 perkara utama yang kita perlu lihat dalam bantuan pemulih pada kali ini. Cuma sekarang ini kategori-kategori yang terlibat adalah berbeza. Sebelum ini B40 yang ditekankan. Kali ini M40 juga terjejas dilihat, dan T20. Bagaimana yang dikatakan ini dapat memberi bantuan kepada mereka untuk cope dengan keadaan yang berlaku sekarang ini? Okey, yang pertama kita dapat lihat sebahagian daripada pekerja swasta dah diberhentikan. Jadi yang diberhentikan memang memberi manfaatlah untuk moratorium, sebab moratorium sekurang-kurangnya dapat memberi ketenangan kepada mereka bahawa rumah mereka tidak akan dilelong ataupun diambil tindakan oleh pihak bank sama ada kereta dia ditarik. Jadi dia ada dapat ketenangan fikiran
sekurang-kurangnya selama 6 bulan bermula Julai sampai Disember tahun itu yang pertama. Bagi yang mana yang dah terjejas pendapatan dan kita tahu di sektor swasta terutamanya yang mana yang bekerja di rumah, sebenarnya bukan kalau bekerja di rumah saja baguslah sebab kita punya kos transport pun jimat dan sebagainya, tapi ada benda juga yang dipotong. Sebagian majikan dia potong sama ada dapat separuh gaji apabila bekerja di rumah ataupun alternate week, minggu ni kerja, minggu depan tak. Jadi mahu tak mahu moratorium itu memberi ketenangan kepada mereka. Sebab kalau gaji separuh memang tak mampulah nak bayar. Sebab panjang apa yang saya tahu, lebih kurang sekitar kalau 30 orang peserta lah mana rakyat yang ada gaji, 27 orang berbelanja lebih pada gaji. Jadi dengan ada moratorium, saya rasa itu satu benda yang terbaik. Dan iCitra pula yang macam iCitra yang diumumkan tu membolehkan rakyat menggunakan sebahagian duit simpanan dia untuk kelangsungan hidup lah, mana terputus ataupun yang tak cukup contoh dipotong 50% ataupun dia bekerja, pasangan dia dah tak ada kerja, dia diberhentikan. Jadi dengan ada iCitra 1000 sebulan, insyaAllah dapat mengurangkan sedikit banyak bebanan hidup di waktu pandemik ini. Kita berbalik kepada sentuh sedikit tentang moratorium yang dikatakan tanpa syarat kali ini. Maknanya mereka yang selama ada kredit dengan beberapa kategori pinjaman, mereka akan dapat moratorium 6 bulan. Tetapi pembayarannya dilanjutkan oleh pihak bank selama 12 bulan ataupun 24 bulan. Adakah ini melihat kepada kita kena bayar lebih lagi faedah kepada bank? Okey. Dia secara asasnya kalau kita tengok secara mudahnya, contoh kita pinjam duit dengan seseorang 12,000. Dan kita bercadang nak bayar, contoh hari ini kita nak pinjam 12,000 dan kita bercadang nak bayar setiap bulan 1,000 sebulan. Jadi kalau kita bayar hujung bulan ni 30 Julai, 31 Ogos sampai hutang kita akan habis dengan kawan kita pada bulan Jun tahun depan. Tapi apabila masuk 2-3 hari bulan Julai, kita kata kita dah dibuang kerja. So kita minta penangguhan selama 6 bulan. Jadi secara asasnya kalau kita pinjam cash dengan kawan pun yang sepatutnya habis Jun tahun depan dengan bayar 1,000 sebulan pun dia akan extend sampai bulan 12 2022. Maksudnya kalau kita bayar mulai sekarang pinjam 12,000 1,000 sebulan, hutang kita akan habis 30 Jun 2022. Tapi disebabkan kita minta penangguhan ataupun moratorium dengan kawan kita tu, penangguhan bayaran apa semua, so hutang kita daripada bulan Jun memang akan naik sampai bulan 12. Mahu tak mahu dia akan extend sekurang-kurangnya 6 bulan, tapi itu untuk kos ni. Dan keduanya, kalau bank akan panjangkan, dia sebenarnya bergantung kepada jenis pembiayaan kita. Bagi saya dia tak semua sama. Dia bergantung kepada pembiayaan sebab di luar sana ada pembiayaan dipanggil semi fleksi, fully fleksi dan semua ini memberi kesan yang berbeza. Contoh paling mudah, bagi saya interest kalau kita ambil yang konvensional tu atau kalau bagi yang bahagian kita ambil yang Islamic ni, sebenarnya kos untuk moratorium saya tengok tak besar sebab kadarnya dikira dia tak ada 3 compounded. Compounded ni maknanya yang interest ni atas itu tu charge interest lagi tak ada, yang tu tak dibenarkan mungkin. Dan kadar interest tu kalau kita tengok dia kalau rumah dia akan ikut reducing balance. Maksudnya kalau kita ambil rumah yang berharga 1,000 contoh, kalau 5%, kita tahun pertama kena 5,000 interest dia. Ni yang konvensional saya ambil. Kalau tahun kedua, dia tengok baki kita. Kalau hutang tu dah tinggal 90,000, jadi 5% tu darab dengan 90,000. Iaitu dapat 4,500. Sebenarnya kalau untuk housing, bagi saya dia tidak membebankan. Dia yang mungkin naik sikit, yang kena tanggung adalah hutang personal loan. Kredit pinjaman kredit lain. Hutang-hutang macam tu yang membebankan. Hutang rumah, bagi saya, dia moratorium ni untuk memberi kemudahan. Tapi kalau kita tak nak, tapi kalau kita tak semuanya, tak ada interest, tak ada apa, macam kita pinjam duit dengan kawan lah. Sebab ni kita dengan bank, masing-masing keperluan. Kecuali kita pinjam dengan kerajaan, memang patutnya kerajaan bagi free of interest. Tapi ni kita pinjam daripada third party. Bagi saya, kemudahan moratorium adalah sesuatu yang bagus. Baik, secara ringkasnya sebab kita tak banyak masa ni, untuk iCitra, itu adalah duit kita juga yang kita ingin simpan di waktu tua. Bagaimana pandangan daripada Tuan Samsudin sendiri melibatkan 5,000 yang kita boleh keluarkan maksimum 1,000 sebulan ni? Okey, bagi yang mana yang terkesan memang kena ambil. Memanglah kita fikir itu untuk dunia persaraan, tapi isunya sekarang untuk kita hidup dulu sebab kalau kita stres sampai darah tinggi kita naik, BP kita naik dan ada risiko penyakit lain yang akan datang, bagi saya memang kalau kita dah terpaksa kita ambil. Maksudnya kalau kita tak boleh nak guarantee sampai bulan 12 ni kita ada sumber pendapatan,
ataupun kita tidak boleh jaminkan kita tak dibuang kerja, bagi saya ambil. Semua ambil tu jangan letak dalam akaun bank, letak dalam akaun lain, pecah terus di beberapa akaun dan ambil jika perlu saja. Dan jika habis je musim COVID ni dan duit tu kita tak guna, kita boleh pulang balik ke dalam KWS. Itu dia, sedikit sebanyak beri idea kepada kita kan. Terima kasih banyak-banyak Tuan Samsudin Kadir bersama dengan kami berkongsi buah pandangan, buah fikiran juga berkaitan dengan bantuan pemulih. Terima kasih. Itu dia Tuan Samsudin Kadir, perunding kewangan. Harap-harapnya kita dapat gambarkan apa yang mungkin terbaik untuk kita rancang kewangan kita, keluarga. Yang penting macam tadi Tuan Samsudin Kadir cakapkan, yang penting kita jaga jangan sampai BP naik, apa pun kita tak dapat nak uruskan. Alright.